Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepulauan Tujuh ingin membentangkan tentang penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Saya akan menceritakan serba sedikit pengenalan tentang penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah merupakan masalah yang tidak asing yang berlaku di seantero dunia. Masalah ini semakin meningkat dalam pelbagai lapis masyarakat seiring dengan arus kemodenan teknologi dan komunikasi. Individu dianggap menyalahgunakan dadah apabila menggunakan dadah bertentangan dengan kepentingan rawatannya. Penggunaan dadah secara berulang-ulang dan berlebihan dengan tujuan yang salah akan menjejaskan sistem urat saraf dan mengganggu kehidupan seharian. Kekerapan penyalahgunaan dadah ini akan menjadikan seseorang itu bergantung kepada dadah atau dikenali sebagai ketagihan dadah. Penyalahgunaan dadah ini akan menjadi cabaran kepada keluarga, masyarakat dan negara dalam membendung masalah ini sekiranya tidak diatasi. Penyakit masyarakat yang tidak mengira bangsa, agama dan umur ini, jika tidak dibendung akan menjadi penyakit serius yang boleh menyebabkan wujudnya masalah sosial yang lain. Baik, seterusnya saya akan menceritakan tentang latar belakang penyalahgunaan dadah. George 1990 menyatakan dadah merupakan bahan kimia psikoaktif yang digunakan bukan untuk tujuan perubatan tetapi untuk kegunaan yang dilarang. Pengambilan dadah akan menjejaskan sistem otak manusia kerana ia merupakan organ pusat kawalan utama di tubuh badan kita. Oleh itu, dadah yang mengalir tubuh akan mempengaruhi otak yang melibatkan komunikasi dan mengganggu neuron. Sejarah penyalahgunaan dadah bermula di Tanah Melayu pada awal 1080-an apabila imigran Cina membawa candu bersama mereka. Masyarakat tempatan menyaksikan mereka menghisap candu dan terpengaruh dengan pengaruh yang dibawa oleh imigran Cina tersebut. Sehingga kini, Malaysia menganggap penggunaan dadah sebagai masalah sosial paling serius dan dianggap sebagai musuh nombor satu negara. Berdasarkan data daripada laman web rasmi Agensi Anti Dadah Kebangsaan, pada tahun 2019 menekutkan sejumlah 303,086 orang di Malaysia dikenal pasti terlibat dalam penyalahgunaan dadah, manakala pada tahun 2020 adalah seramai 128,325 orang. Angka ini menunjukkan pengurangan sebanyak 9.8% pada tahun 2020 daripada tahun 2019. Walaupun terdapat penurunan berbanding tahun sebelumnya, angka itu tetap membimbangkan jika tidak ditangani daripada awal. Baiklah, kita lihat dari sudut permasalahan kajian. Masalah penyalahgunaan dadah berpunca daripada faktor rakan sebaya, kurang didikan agama dan disebabkan tekanan hidup yang dialami. Menurut Wahid 2017 mengatakan pengaruh rakan sebaya penyumbang terbesar kepada masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Seterusnya berpunca daripada kurang didikan agama. Bagi orang Islam, seorang yang tidak menghayati ilmu agama pasti akan mudah terjebak dalam gejala penyalahgunaan dadah. Hal ini kerana mereka dapat membezakan perkara yang halal dan haram di sisi agama. Seterusnya, menurut Ismail, Ahmad, Ibrahim dan Nen 2017 mengatakan bahawa tekanan hidup seorang pengaruh persekitaran sosial yang dialami merupakan penyumbang terhadap permasalahan kajian yang dikaji. Seorang penagih menganggap bahawa dadah adalah satu ubat kepuasan bagi mereka untuk menyelesaikan masalah yang ditanggung, sedangkan perbuatan tersebut hanya mengundang ancaman bahaya terhadap dirinya maupun orang sekeliling. Baiklah, berdasarkan jadual yang tertera di atas, menunjukkan jadual 1.1 diambil di laman web rasmi Agensi Anti Dadah Kebangsaan mengikut jumlah penyalahgunaan dadah dan penagih dadah mengikut cantina bermula tahun 2018 sehingga 2020. Secara umumnya, majoriti bilangan golongan lelaki yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah iaitu sebanyak 95.5%, manakala bilangan bagi golongan wanita hanya mencatat 4.5% pada tahun 2020. Seterusnya, perbandingan data antara tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan bilangan peratusan bagi golongan lelaki dan wanita. Penurunan masing-masing mencatatkan sebanyak 9.8% dan 8.9%. Seterusnya pula adalah tujuan kajian. Secara keseluruhannya, kajian ini dibuat untuk mengkaji punca berlakunya masalah penyalahgunaan dadah, mengenal pasti langkah yang efektif yang dapat ditangani oleh kerajaan terhadap masalah penyalahgunaan dadah serta mengenal pasti cabaran dihadapi oleh negara terhadap masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Seterusnya, kita lihat dari sudut objektif kajian.
Penyelidikan ini memfokuskan kepada beberapa objektif yang telah dikenal pasti berdasarkan masalah dalam penyalahgunaan dadah terhadap kalangan masyarakat. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti punca-punca penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Kedua, mengemukakan cabaran yang dihadapi oleh negara terhadap masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Ketiga, mencadangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan persoalan kajian. Yang pertama, apakah yang menyebabkan punca berlakunya penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat pada masa kini? Yang kedua, apakah cabaran yang dihadapi oleh negara terhadap masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat? Yang ketiga, apakah langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat? Seterusnya, kita pergi kepada skop kajian. Kajian ini memberi tumpuan tentang penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Skop kajian ini berfokuskan kepada punca berlakunya penyalahgunaan dadah, langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dan juga cabaran yang dihadapi oleh negara dalam mendepani masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Kajian ini dijalankan terhadap beberapa responden di Universiti Sultan Zainal Abidin tidak kira dalam kalangan kanak-kanak, remaja, belia maupun warga tua yang berada di kawasan tersebut. Sebanyak 150 orang responden yang berumur dalam lingkungan 18 tahun sehingga 50 tahun diambil sebagai responden dalam kajian yang dilaksanakan. Kaedah kualitatif diguna pakai untuk responden memberi respon terhadap kajian yang dijalankan, iaitu melalui soal selidik di Google Form. Borang soal selidik dihebahkan kepada setiap platform media sosial untuk mendapatkan responden dari seluruh warga UNIZA. Kajian ini diperluaskan lagi dengan memperjelaskan beberapa langkah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk membaik pulih dan mengubah statistik kes dadah menurun tidak menjadi suatu perkara yang mustahil. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara dalam mendepani masalah penyalahgunaan dadah ini juga diselitkan dalam borang soal selidik yang diberikan. Pengumpulan data tertumpu kepada kes penyalahgunaan dadah sahaja dan tidak menyentuh mana-mana sensitiviti yang tidak berkaitan. Antara kepentingan kajian yang dapat diperoleh dari kajian ini ialah yang pertama, membuatkan ibu bapa atau penjaga mendidik anak menjadi seorang yang berguna. Ibu bapa atau penjaga itu seharusnya memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak mereka sebaik mungkin. Tanpa didikan, suluhan atau teguran dari mereka pasti membuatkan anak-anak akan menjadi degil atau keras kepala. Perkara ini sedikit sebanyak menyebabkan anak-anak mudah terpengaruh dengan hasutan luar, contohnya hasutan daripada rakan ataupun media massa. Yang kedua ialah memberi kesedaran kepada setiap remaja terhadap penyalahgunaan dadah supaya mereka tidak terjebak dengan najis dadah sejak di bangku sekolah lagi. Setiap golongan masyarakat, khususnya para remaja, seharusnya sedar akan keburukan terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Boleh dikatakan bahawa najis dadah ini tidak akan mendatangkan satu manfaat sekalipun, walaupun bersama jika dibandingkan dengan keburukannya. Setiap sekolah, diorang akan bercollaboration dengan pihak agensi yang tidak ada kuasaan, iaitu AEDK, untuk buat program seperti kempen di sekolah. Dan perkara ini semestinya perlu diteruskan lagi walaupun di universiti, sebab sebenarnya student universiti ditekan dengan assignment dan sebagainya lah. Dan biasanya diorang akan ambil ubat-ubatan yang boleh membuatkan diorang rasa hilang masalah bila diambil itu. Yang ketiga ialah menyadarkan ahli keluarga, sahabat terdekat, saudara mara serta komuniti setempat dalam mewujudkan langkah pencegahan memerangi masalah penyalahgunaan dadah. Mereka merupakan antara orang yang penting dalam usaha memastikan penularan dadah dalam kalangan masyarakat berkurang. Kemudian kita sambung dengan kaedah kajian. Kaedah kajian dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Tujuan untuk dua perkara, iaitu mendapatkan responden dan juga informan, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan maklumat dan data. Responden adalah orang yang menjadi sumber informasi kepada apa yang kita perlukan, dan bagi mendapatkan maklumat dan data pula, kami telah menggunakan Google Form dengan menggunakan borang soal selidik. Soal selidik itu kami telah sediakan 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C, di mana setiap bahagian itu wajib dijawab oleh setiap responden. Antara kaedah lain yang boleh digunakan ialah kaedah temu bual, di mana temu bual ini melibatkan 2 orang, iaitu penyelidik dan juga orang yang diselidik. Cara ketiga ialah pemerhatian, mana kaedah pemerhatian merupakan kaedah terawal dalam penyelidikan. Kaedah ini dijalankan bertujuan untuk memahami dan juga mengetahui situasi lapangan kajian dan memperoleh semua maklumat secara langsung. Kaedah yang keempat iaitu kaedah kepustakaan, melibatkan kaedah tambahan untuk mendapatkan maklumat-maklumat seperti melalui buku, internet dan sebagainya, di mana pekaji mendapatkan maklumat ini melalui perpustakaan Al-Wafiqullah UNIZA. Kesimpulannya, menurut hasil kajian daripada kes masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat yang dikaji, terdapat pelbagai bentuk kajian yang telah digunakan seperti mengenal pasti punca,
penyalahgunaan dadah berlaku, mengemukakan langkah yang sesuai bagi membantras gejala ini daripada terus berleluasa serta limitasi program medical haji terhadap responden. Buktinya, hasil daripada kajian tersebut dapat memberi kepentingan yang baik terhadap golongan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Sekian, terima kasih.